Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam ceria. Bertemu lagi kita di ruangan sembang-sembang, borak-borak, kalau orang Kedah panggil gebang-gebang santai, bersama usahawan-usahawan jaya. Ya, beberapa hari yang lepas viral di dalam internet berkenaan dengan bagaimana Tok Ki boleh claim ada syarikat yang boleh melonjak jualan hingga 400 kali ganda. Sedangkan dalam keadaan masa itu atau masa sekarang ini, kita dilanda wabak virus Wuhan, lockdown, sekatan perjalanan dan macam-macam. Meniaga pun payah, ada orang susah dan sebagainya, dan bantuan-bantuan kemanusiaan terpaksa digerakkan untuk membantu orang. Tapi dalam masa yang sama, ada orang meniaga jualan sampai berjuta-juta ni. Apa hal? Apa rahsia dia? Itu dia. Kecoh 2-3 hari lepas. Dan bersama-sama kita tokoh hebat. Tak payah kita nak cerita lagi. Tok Ki, apa khabar Tok Ki? Alhamdulillah. Okey, Tok Ki sibuk sekarang ya Tok Ki? Nak kata-kata malu cakap sibuk. Tapi dia pasal kita orang kecil ni kena ikut masa orang. Masya-Allah. Jadi kena kejar lah. Ya. Ingat tu, kita kena ikut masa orang, kena kejar. Kalau Tok Ki pun kena kejar masa, macam mana? Kita di rumah sana. Okey, dan satu personality, satu tokoh, satu watak yang juga anda kenal dan mungkin anda belum kenal. Hari ni kita nak perkenalkan. Yang Tok Ki duk cerita mana dia company yang jualannya melonjak 400 kali ganda dalam ketika lockdown. Bagi cikgu lah kan, bila Allah Ta'ala bagi wabak ke, bagi penyakit ke, ada hikmah di sebaliknya. Bersama-sama kita bawa kepada anda Tuan Ismail Cik Ani, CEO Volten Asia Imul. Panjang tu, Volten Asia Imul. Okey, apa khabar Tuan, sihat ke? Khabar baik cikgu. Tuan orang Kedah? Saya orang Kedah. Sama geng ni. Orang kampung. Tok Ki, Abang Tok Ki. dua orang Kedah himpit Tok Ki ni macam mana cerita ni? Itulah dianya. Tapi orang kata orang Kedah ni memang hebat-hebat, betul ke Tok Ki? Dia hebat. Dia orang Kedah, orang Kelantan hebat. Yang lain tak hebat. Jangan marah. Tidak, pasal sebenarnya itu gurau pun ya, betul pun ya. Kalau di Kedah, orang Cina ikut cakap Kedah. Okay. Kalau di Kelantan, orang Cina ikut cakap Kelantan. Kalau dekat KL, kita ikut cakap Cina. Betul lah. Lu apa mau, lu apa bikin. Betul lah. Ya. Okey, betul. Jadi dengan itulah kita membawa topik khas hari ini. Bagaimana cabaran demi cabaran yang kita hadapi. Dalam 2-3 hari lepas ini, kita dapat lagi berita-berita yang menyatakan cabaran ini semakin memuncak. Kalau kita tidak lakukan sesuatu pada ekonomi kita, kita tidak lakukan sesuatu pada keluarga kita, malah diri kita atau cara kita bertindak, mungkin kita akan lemas di dalam cabaran-cabaran ini. Untuk itu, saya bawa untuk anda orang special, Tuan Ismail. Nama Ismail ni kira nama yang hebat. Nama Dia Langkawi pun ada je kan. Haji Ismail hebat juga tu. Abang saya pun nama Ismail juga. Saya punya cikgu mengajar Quran pun Ismail juga. Hebat. Kalau di Kedah sana Tok Ki, seorang qari ternama, Qari Haji Ismail, dia nanti baca Quran Pak Arab pun 2 gigi. Hebatnya. Untuk itu kita bawa kepada anda semua seorang yang hebat untuk bercerita, Tuan Ismail. Yang jadi viral, orang duk PM cikgu ni. PPM tak ada kerja lain dah, asyik nak buat isu-isu yang pelik-pelik je. Betul ke dalam keadaan company lain struggle, company ni boleh hidup melonjak hingga 400 kali ganda? Tuan Ismail, betul ke ni? Sebenarnya apa yang tengok dalam video tu tadi, video Tok Ki sebelum ni kan, Ya. kata kita sebenarnya itu memang betul lah. Peningkatan jualan kita melebihi 400% selepas COVID. Itu isu dia kan. Banyak orang hari ni Bukan selepas, ketika tu. Maksud dia sebelum dan semasa semasa COVID lah, COVID. Dalam proses COVID 1 tahun ni lah kan. Ya. Jadi walaupun kita tahu banyak company, banyak bisnes, banyak perniagaan lain jatuh dengan teruk kan. Malah ada yang terus kosong dia punya sale, memang banyak diberhentikan kerja. Tapi alhamdulillah
kita diberi rezeki yang baik, kerana Bolten sendiri melonjak sale jualan 400% setelah COVID melanda. Itu hikmah. Ini cikgu nak tanya kok rahsia kata. Sebenarnya 400% tu bersamaan berapa tu maknanya? Okey. Di Malaysia sendiri pun sekarang ni, kalau sebelum COVID sebenarnya pada awal tahun lepas lah. Okey, pada bulan Januari, Februari kita punya jualan dalam 3 juta, 2 juta, 3 juta kan sebulan. Sekarang ni jualan kita sudah melepasi 10 juta satu bulan. Jadi itu semasa COVID ni, semasa COVID kan. Jadi macam cakap tadi, ini satu bagi saya satu perkara yang luar biasa jugalah berlaku pada kita. Kalau kita tengok daripada syarikat-syarikat lain, mereka jatuh sale mereka sehingga kadang-kadang tinggal 20%, 10% saja begitu. Okey. Jadi Tok Ki, kita nak kena ikut contoh ni Tok Ki. Tak, dia kadang-kadang kita silap kunci, silap pintu. Tapi dia kalau kunci betul, pintu besar pun, bank pun boleh buka. Ya, ya. Tapi kunci kecil, rumah pun tak boleh nak balik. Takut bini tukar kunci pun takut. Jadi apa pandangan Tok Ki tentang survival company ni? Taklah, dia Tok Ki nampak ada beberapa faktor utama lah untuk mana-mana syarikat untuk berjaya, ya. Tapi antaranya adalah mungkin kualiti dan apa produk tu boleh buat. Kadang-kadang dia kata jadam kan. Tuan biasa dengar jadam kan. Jadam ni pahit. Baik. Kadang orang makan juga. Pasal dia ubat. Ya, Okay, terpaksa. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tengok pula apa tu dia kerana dibawa kesan, dia orang ambil lah juga. Betul eh? Mana tak sedap pun ambil juga. Tapi kalau sedap, berkesan orang biasa ambil je. Walaupun kadang-kadang ada masalah. Oh, okey. Pasal sedap. Ya, ya. Gula ke apa, bubuh pi lah. Tapi saya rasa kopi ini alhamdulillah dia ada sedap, dia tak pahit, tak ada yang negatif. Lepas tu dia pula ada boleh bantu cari income. Ya. Jadi dia faktor tu cukup. Dan sebenarnya Tok Ki memang peminum ni kopi. Sebenarnya dalam banyak-banyak pun yang selama hari ni kita kadang-kadang kita nak minum kopi lebih pun kita takut. Ya. Pasal dengarnya 3 in 1 lah. Betul. Apa benda masuknya dia taruh entah macam-macam dah benda yang boleh merosakkan. Kalau minum lebih dia jadi rambut jadi putih. Lemaknya silap minum itu dianya. Jadi agaknya dalam pengalaman lah kita di persatuan ni pun yang sedap banyak juga. Betul. Tapi yang sakit tu banyak. Ya. Biasanya sedap sakit. Lepas sedap tu menjurus ke sakit. Kadang-kadang dia boleh buat duit. Ya. Tapi boleh jadi sakit orang. Kita tak mau. Betul, Kita tak nak campur lah. Pasal sebenarnya kalau kita di sini, kalau kita nak buat duit, senang Along panggil telefon Along, tolong hantar duit 1 lori. Dia hantar juga grup dia kumpul-kumpul dia hantar. Ya, ya. Tapi kita tak mau benda yang negatif, benda yang tak betul, tak kena, memang takkan buat. Jadi kalau lah benda ni boleh jadi baik. Dan satu lagi tu lah, orang Islam pula buat. Sebenarnya Tok Ki ni bukan resis, tapi kalau kopi bukan orang Islam punya macam Nescafe pun kita nak minum juga. Walaupun sedap, tapi bahaya sikit. Jadi kita kena mendidik pengguna kita supaya faham. Dan kalau boleh ramai orang Malaysia faham. Jadi kita akan mendidik budaya yang baru dan mencari yang sihat, yang sedap, yang boleh menjana sesuatu lah. Kalau benda ni rasa sedap dan mungkin sihat, orang minum juga. Tapi orang tak ada lah nak pergi nak promote aku minum untuk aku je lah. Jadi ini yang antara formula kita tengok yang Tok Ki rasa ada beberapa syarikat saja, mungkin 1, 2, 3, 4 aja yang ada di Malaysia ni. Daripada Tok Ki ingat ribu produk-produk macam ni kan. Jadi alhamdulillah, maknanya kuncinya betul, pintu pun betul. Jadi Tuan Ismail, Okey. Ya. jualan sampai 10 juta ni nak kaya seorang, orang kata. Ada. Ni orang kata ni kaya seorang ni. Apa pangkat pula CEO ni kaya seorang dia dengan dia aja. Ada tak peluang-peluang usahawan? Seorang pemimpin tu, dia bukan dia hebat seorang, dia tengok pengikutnya pun hebat juga.
Macam mana pandangan Cik Ismail? Okey, saya tambah balik yang Tok Ki bercakap tadi, apa yang Tok Ki urai tadi kan. Ya. Sebenarnya kita di sini, bagi saya secara keseluruhannya kita ada 4 sebab lah kenapa peningkatan share kita begitu mendadak ya. semasa PKP ataupun semasa COVID. Ada 4 perkara. Pertama tadi adalah kekuatan produk, keberkesanan produk. Di mana hari ni kalau cerita bab produk ni, memang semua produk ini adalah formula Volten sendiri. Kita bukan buat OEM, kita bukan hantar produk ni untuk di-pack ataupun dibuat oleh orang lain ataupun kita guna formula orang lain. Di Volten memang ini formula kita sendiri, semua produk lah. Hari ni ada 5 dan campur ada 2 produk baru yang kita akan keluar. Okey, 7 produk ini adalah formula sendiri. Berbalik kepada proses tadi lah, Tok Ki dah sebut pasal kopi, saya nak cerita pasal kopi sikit lah. Okey, kerana saya melihat dari satu sudut yang lebih besar, produk kopi ni sebenarnya adalah komoditi yang sangat besar lah. Sebab kopi ni komoditi kan, semua orang minum kopi di dunia ni. Memang nilai pasaran kopi ni memang trilion lah kan, memang satu dunia orang minum kopi kan. Cuma di Malaysia kebelakangan ni 20-30 tahun ni orang suka 3-in-1 kan. Dulu kat kampung, kalau kat Kedah ada kopi Cak Gantang kan, ada kopi yang kopi hitam je lah, kopi kampung ya. Tapi lah ni orang tak suka. Tak ramai lah. Penapih tu kan hitam. Orang lebih suka kopi 3-in-1. Tapi kita tengok situasi semasa hari ni, kopi 3-in-1 adalah antara penyebab utama kepada banyak masalah kesihatan. Masalah buah pinggang, masalah kencing manis, masalah kesihatan lah, kanser dan sebagainya, kerana ingredient atau bahan dalam kopi tu yang sebenarnya yang menyebabkan masalah tu. Kalau letak gula yang lebih, dia letak bahan perisa, kopi perisa yang bau kopi chemical, kimia, bahan kimia kan. Ya. Jadi saya terpanggil ni untuk saya sekurangnya ini satu perkara yang perlu tanggungjawab saya perlu untuk masyarakat juga, kerana saya perlu keluarkan satu produk yang memang betul-betul kopi yang boleh bagi sihat. Bukan kopi yang menjadi mudarat kepada orang. Banyak kopi di pasaran macam Tok Ki cakap tadi, kita buat bisnes, jual kopi banyak, tapi kopi tu bagi mudarat pun tak bagus lah macam tu kan. Jadi saya terpanggil ni, saya test, saya cari kopi yang betul-betul biji kopi asli. Sebab tu Tok Ki kata sedap, ramai orang mengakui kopi ni sedap dan berkhasiat. Kerana pertama, bahan dalam kopi ni semua bahan semula jadi yang tidak ada bahan kimia. Ini 100% tak ada bahan kimia dan tak ada gula. Bau pun tak ada. Tak ada. Kan dia orang berperasa kopi pun kita betul guna biji kopi asli, bukan perisa kopi. Tapi ramai yang tak nak guna biji kopi asli kerana mahal. Costing dia mahal. Sebab tu banyak orang separuh-separuh ataupun dia campur lah. Bila dia campur, dia terpaksa pakai chemical dan itu yang menyebabkan banyak masalah kesihatan. Okey, untuk jangka masa panjang lah. Itu tulis kopi campuran tu. Okey, jadi di sini walaupun 3-in-1 ke 4-in-1 ke 10-in-1 pun, tapi yang pentingnya bahan yang digunakan. Macam kita ni guna biji kopi asli, okey, yang kita import daripada Brazil terus asli. Yang keduanya, kita tak pakai gula. Kita tak ada biji gula pasir pun tak ada. Kita guna nano sweetener yang 0 kalori. Dia memang baik untuk kesihatan. Dia tak akan bagi mudarat pada kesihatan macam gula pasir dan sebagainya. Okey, dan kita pakai creamer, kita pakai bahan-bahan lain, terutamanya hala hitam lah. Produk utama kita dalam ni semua hala hitam. Dan hala hitam ni memang terbukti, banyak kajian saintifik menunjukkan bahawa dia sangat baik untuk kesihatan. Itulah dia agaknya antaranya. Ya, itu key dia lah. Kunci tadi. Jadi banyak pengguna yang minum kopi ni yang ada kencing manis, banyak macam-macam masalah kesihatan, minum kopi pun nampak kesan dia. Sebab kita pakai bahan yang terbaik kan, dan tidak ada bahan kimia. Sebab tu hari ni antara best seller kita lah. Sampai hari ni kopi dah terjual tak sampai 2 tahun ni dah lebih 1 juta kotak. 1 juta kotak? 1 juta kotak. Satu bulan sekarang kopi ni dah lebih 120,000 kotak. Saya kata tahun ni boleh pergi dekat 2 juta lah. Berapa kotak tahun ni saja. Okey, harga pasaran, harga jualan adalah RM60. RM60 sekotak. Okey. Jadi walaupun nampak macam, kalau dibandingkan kopi lain nampak macam premium lagi. Ni premium lah. Tapi still murah kalau kita compare dibandingkan dengan ingredient yang kita pakai, manfaat dia tu. Kan? Still murah lagi kalau kita minum dekat kopi dekat restoran mewah pun lagi mahal. Dia berapa satu sachet tu berapa ringgit? Satu sachet baru RM2, RM3 lah. Biasa RM10. RM3 baru. Kan? Dan dengan khasiat macam-macam khasiat. Jadi berbalik pada cerita tadi, key pertama di sini, kenapa kita melonjak 400% tu adalah kerana kekuatan produk yang pertama. Terutamanya hala hitam tadilah.
Dan terutama hala hitam itu memang hari ini banyak orang mengalami masalah kesihatan. Alhamdulillah kita dapat bantu. Itu dari segi sudut masyarakat ni, maksud dia dari sudut kita dapat menyumbang sesuatu yang sangat bermakna, iaitu kesihatan lah kepada masyarakat. Jadi walaupun kita bisnes, tapi still keutamaan kesihatan tu diutamakan di depan. Kita bukan hanya nak buat bisnes, nak dapat sale yang banyak, tapi kita abaikan isu kesihatan. Agaknya kena cari produk boleh kuruskan orang sikit lah. InsyaAllah. Coming soon. Untuk siapa produk ada? kita dah keluar. Coming soon ada. Okey, itu yang pertama, produk. Produk kita sendiri, formula sendiri, kilang sendiri kita. Ini kilang kita sendiri, kita proses sendiri. Jadi kita, dan di kilang kita ini memang semuanya kita berstatus GMP dan SACCP. Okey. Jadi memang produk-produk kita ini memang semua selamat digunakan. Dan kalau kapsul tu dan produk-produk yang memerlukan kelulusan, contoh kapsul, kita ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dah ada? Dah ada. Kita dapat approval. Selamat clear. Selamat digunakan. Sebenarnya Toki pun dulu bila diperkenalkan pasal dah ada KKM, dah ada GMP apa benda, jadi kita pun tak ada lah pusing. Betul. Kita nak mencari yang baik, kadang-kadang dijual je. Jadi kita habis kena jual semua okey pun tak okey, pun tak mau juga. Jadi okeylah, itu alhamdulillah. Maknanya orang Islam sendiri punya, orang Melayu. Jadi faktor ada semua lah tu. 100% pekerja kita semua pekerja orang kita lah. Jadi tak, kadang-kadang kita bagi yang terbaik ke orang tak mau buat. Asal pun kopi-kopi pun tak ada, macam mana? Tu kena buat kopi. Kena buat kopi. Sambil boleh kita nak cakap sedap pun tak boleh, macam mana nak cakap? Okey. Jadi seterusnya saya nak cerita yang tadi pertama bab produk. Ni kunci ketiga. Okay. Yang keduanya bab adalah tentang konsep perniagaan kita. Sebab konsep perniagaan mesra lah tu. Di mana hari ni dekat pasaran banyak jenis konsep perniagaan. Ada yang franchise, ada yang trading, ada yang sistem borong dan sebagainya, macam-macam. Kan? Ada juga yang berbentuk multi level lah, networking lah, ada yang berbentuk e-commerce, macam-macam lah. Online dan sebagainya. Okey, jadi konsep kita bawa satu konsep baru. Kenapa hari ni terjawab kita 400% kita naik ni? Kerana kita bawa satu konsep baru, iaitu kita menggunakan yang diberi nama net commerce. Iaitu perniagaan net commerce ini kita gabungkan e-commerce. Kita guna online sistem e-commerce. Okey, yang hari ini kita tahu inilah perniagaan terkini dan perniagaan masa depan. Semuanya online sistem, okey. Di mana semua pengguna ataupun ejen kita, pengguna kita boleh beli direct dengan kita melalui sistem ni. Dia yang paling penting. Kalau produk bagus tapi orang susah nak beli, tak boleh juga. Sampai tak dia apa juga. Tunggu. Itu cikgu pelik. Macam mana dalam keadaan orang tak boleh nak deliver, tak boleh nak hantar, tak boleh keluar. Bukan tak boleh ni. Tak boleh keluar, betul. PKP tahun bulan 3, bulan 4 semua duduk dalam rumah. Betul tak? Tapi bulan 3, bulan 4 sale kita naik banyak. Kok mana tu produk ni boleh sampai ke depan rumah? Ini agaknya ganti kekecewaan kot duduk kat rumah minum kopi. Itu salah satu dia, Toki. Sebab orang duduk rumah boring, tak ada apa, minum kopi. Tapi yang paling penting, pengguna kita ni dapat order barang ni walaupun PKP MCO, PKP duduk kat rumah tu, COVID tu. Kerana dia tekan handphone, produk sampai kat rumah dia. Dan kita ada sistem tu. Kita ada e-commerce punya sistem. Semua masa bulan 2, bulan tahun lepas 3, 4, 5 100%, 100% pengantaran dibuat melalui delivery system sampai ke rumah. Jadi orang nak, dia boleh beli terus sampai rumah. Okey, jadi teknologi. Jadi bagi saya nak share tentang teknologi ni kepada orang-orang lain ataupun usahawan-usahawan lain lah. Okey, yang di luar sana yang nak memula ataupun yang sedang bermula ataupun dah lama, perlu ada teknologi. Perlu guna teknologi supaya kita perniagaan kita lebih luas, dan walaupun ada musibah apa pun, ada kegawatan apa saja, kita tidak terkesan sangat. Malah kadang-kadang dia boleh melonjak sale kita. Contohnya bisnes-bisnes berteknologi, contohnya Grab kan, Foodpanda ataupun yang menggunakan teknologi, semua naik beratus%. Macam tu. Semua naik. Betul e-commerce semua naik. Jadi kalau kita tak company-company yang tidak terlibat ataupun tak guna teknologi, dia jauh. Dia akan hilang, bisnes dia akan habis. Okey, macam mana orang yang tak mau bergerak ni? Ini isu dia. Kadang-kadang dia kena COVID tu. Allah. Kadang-kadang tu peluang tu datang depan muka pun tak mau gerak, macam mana tu? Dah, sebab itu dia kena ada dorongan juga. Kadang-kadang dorongan ni macam-macam. Dorongan buka cawangan pun dorongan juga. Kadang-kadang bala pun ya. Dorongan yang mendorong pun yang menarik. Dia dorongan dan kesedaran tu. Tapi rasanya yalah Tok nak untuk orang Melayu kan.
Toki melihat orang Melayu hari ini lemah kerana mungkin keadaan yang tidak mendesak. Jadi bila tak mendesak, relax je lah. Ataupun selesa. Selesa. Kalau naik motor, okey lah, tak ada apa. Cuma naik kuda, silap jatuh. Tapi kuda tu buat kita sihat apa benda. Jadi dia ada keadaan-keadaan tertentu yang kita perlu lakukan. Tapi kalau kita tengok pula hari ini, kita tengok kalau kita tengok bangsa Cina lah. Bangsa Cina ni sikit saja nak share je. Dia dalam tahun 40 itu, masa dia ditawan oleh Jepun, mereka ini dihina, hidup susah, kena segala benda lah. Kalau banding dengan kita, mungkin tidak melalui keadaan begitu. Jadi dia boleh terus hapus, tapi dia tidak, dia bangkit. Maknanya kita berlawan dan kita buat dan kita berjaya lah. Dia berjaya lah. Dan sebenarnya Cina ni saja nak share ni tuan, di satu masa dulu di Beijing masa tu tertulis dekat taman Cina dan bukan, dia bertulis anjing dan Cina tak dibenarkan masuk. Maknanya dah tak ada masuk, dihina pula. Dihina oleh orang Jepun pasal tak benarkan dia masuk, pasal ialah dia berkuasa kan. Jadi kita belum lagi dihina begitu. Tapi saya rasa bukan setakat hina, maknanya apa-apa pun tekanan. Jadi hari ini kalau kita nak ambil kesempatan, Tok Ki rasalah COVID ini penyebab utama untuk membuka mata kita. Betul. Maknanya saya membuka mata kita untuk berubah. Atau kita diubah lah. Betul. Ataupun jadi, kita rebah. Atau rebah terus. Terubah. Jadi hari ini kita boleh ambil kesempatan ini, ambil sebagai cabaran. Betul. Pasal orang yang tidak tercabar, dia tidak akan berjaya. Itu asas hukum dalam kita tengok kalau komando kan ni, cuba bayangkan komando bila dia ambil test jadi hebat lagi hebat. Contohnya kalau lah kata komando ni di sebuah negara yang bapa kita askar nombor 1. Jadi ini anak askar ni, anak jeneral. Tak apa, datang je bagi pas. Tak payah pas. Jadi tak ada cabaran. Dia tak jadi orang lah. Maknanya dia tidak jadi komando yang hebat. Dia nak perlu melalui dan lepas baru hebat. Kalau lalu lari tak ada apa lah. Jadi sebenarnya Tok Ki selalu bercakap, gunakan kesempatan COVID ini untuk mengubah. Tok Ki bukan suka COVID dan setengah orang Tok Ki kata Tok Ki ni anti-vax. Pun tidak juga. Tok Ki pro safety. Sebab tu cerita tadi, selamat tu yang penting tu. Jadi kita kena ambil kesempatan ini untuk membawa perubahan. Maknanya pasal Tok Ki dengar ramai juga yang berjaya. Pasal apa orang berjaya, kita tak berjaya? Rugilah kita. Jadi kita kena mengambil kesempatan ini untuk menjadikan catalyst kepada kita untuk berubah. Kalau dulu kita tak ada apa-apa, kita tunggu dapat gaji 1,000, 2,000 cukup. Ini boleh ada setengah orang kata 20,000 pun dapat sebulan. Mungkin lebih lagi. Jadi ini yang orang Melayu kena cuba. Ambil ini sebagai cabaran untuk mengatasi. Bila kita atasi je, kita lebih lah. Itu yang penting. Jadi ini kena, sebab tu Tok Ki ada sebut itu, mungkin kita boleh galakkan ahli-ahli kita supaya ambil kesempatan, ahli asnaf buat sesuatu supaya ambil ni sebagai peluang untuk mencabar diri kita. Kita kena cabar diri pasal Allah jadikan manusia ni luar biasa. Tapi kalau ikutkan setengah-setengah kajian, kita ni pakai tak sampai 2% pun. 3% daripada kita punya kapasiti. Jadi rugilah. Jadi ini musim ini, kalau musim lain tak payahlah minum biasa pun tak apa. Jadi rugi. Jadi kita kena ambil kesempatan ini untuk mula, dan mulakan dengan contohnya asnaf. Dia dah lama susah. Bila lagi bagi dia buat betul-betul nanti sekarang yang pergi kes-kes Along di Keramat tu, dia mengadu, kau mungkin juga even Along pun boleh pakai dengan Along. Terpaksa Along apa tak boleh bayar kan, kau buat berniaga ni. Jadi gitulah. Mungkinlah ini apa kaedah-kaedah untuk melepaskan diri kita daripada keadaan yang menekan. Supaya kita adjust dan mengatasinya. Itu penting. Cik Ismail, company dah hebat dengan produknya hebat, sistem pun hebat, tapi dia tak hebat kalau tak boleh tolong orang, tak boleh bantu orang lain juga untuk meminjam kehebatannya. Macam mana? Pendapat Cik Ismail? Boleh. Yang kedua tadi bab sistem tu kan, bab e-commerce lah. Yang ketiga, hari ni kenapa kita melonjak tu kerana kita
konsep kita adalah berkongsi keuntungan. Okey. Kita berkongsi keuntungan dengan masyarakat, dengan pengguna, dengan ejen-ejen kita. Sebab kita berbalik-balik kepada konsep asal, konsep kita. Konsep net commerce ni, net tu adalah network. Okey, cuma konsep networking ni adalah satu sistem, satu konsep pembahagian keuntungan yang cukup adil kepada sesiapa saja. Baik. Sebab di sini bagi saya, kalau kita nak berjaya besar, kita kena banyak berkongsi dengan orang lain. Kan, masing-masing dapat melakukan serba sedikit, dan mereka dapat juga kita berkongsi rezeki ini, dan juga rezeki kita akan bertambah banyak. Jadi konsep itu ataupun sistem ini sudah ada dalam sistem kita. Konsep ini adalah sistem di mana dari segi pembahagian keuntungan. Contohnya, daripada jualan syarikat tu 55% dibayar balik sebagai komisen kepada ejen kita. 55%. 55%. Yang sebelum ni 55%. kalau konsep sebelum ni, kalau trading, kalau lain, dia ada 20%, supplier dan sebagainya, 10%. orang tertentu je dapat lagi. Ya. Mungkin kita ada satu gula lah contoh, ataupun tepung, kan? Dia hanya orang-orang yang tertentu saja yang dapat. Mungkin dia punya supplier besar. Katil-katil dia kan. Main. Kun fayakun untuk game. Hari Toki ni kata jadi. Okey. Teruskan Cik, teruskan. Kita sampai setakat hari ni, kita ejen kita dah, ataupun kita menggunakan konsep ejen sistem. Kita bagi peluang kepada siapa saja untuk menjadi ejen dan memasarkan produk kita. Dia konsep macam ni lah. Dia seperti macam mini franchise jugalah. Okey. Maksud dia, kita sediakan produk yang berkualiti, kita sediakan sistem, dan kita bayar komisen. Ini maknanya bukan direct selling. Okey. Ni saya nak jawab balik bab ni. Sebab kita bukan menggunakan perniagaan berbentuk direct selling, network ataupun MLM dan sebagainya. Tidak. Kita sangat berbeza kerana ada 7 sebab lah. Bukan direct selling Bukan. Dia agent system. Sebab kita guna e-commerce online sepenuhnya. Okey, kita guna payment gateway, cashless. Kita tak ada bayar tunai, tak perlu. Dan kita tak ada yuran keahlian. Kita agent system. Tak ada. Kalau direct selling, kita kena pergi jumpa meja ke meja, nak bawa produk banyak-banyak, nak buat home party. Ni semua tak ada Kita tak ada macam yuran keahlian, kita tak ada maintain bulanan, tak ada maintain. Tak ada paksaan. Kita tak ada paksaan. Masya-Allah, macam okey. Maksud dia, kita nak siapa nak jadi agent ataupun dealer kita lah. Agent ataupun dealer kita ada syarat-syarat tertentu saja, antaranya beli stok produk untuk nak buat jualan. Itu je. Banyak mana kena beli? Okey, sekurang-kurangnya kalau kopi ni baru 12 kotak je, dah boleh jadi ejen kita. Berapa ringgit kau? Dalam 500 ke 600. Tak pula. 500. Itu tak perlu ribu-ribu. Sebab kita hari ni, bagi saya satu benda yang yang merosakkan pasaran hari ni adalah banyak di market hari ni. Saya rasa PPM pun banyak dapat aduan tentang penipuan skim tu. Orang masuk puluh-puluh ribu kan. Orang banyak habis. Dia untuk main money game tau, macam money game macam tu. Aduan yang kita terima, sampaikan seorang ejen tu terpaksa berlungguk-lungguk produk dia, orang kata tak laku jual, tak apa. RM100,000 pun ada. Betul. Bila pergi kursus punya semangat. Ini Adi boleh ni. Dia nak kahwin boleh adik. dia jadi dia itu income dia. Cikgu, itu salah satu sebab kenapa saya tubuhkan hotel, kerana saya nak ini ramai orang yang betul-betul nak buat bisnes ni, dia memang dapat genuine bisnes yang betul-betul genuine tau. Yang betul-betul bisnes, bukan money game, bukan skin cepat kaya. Tapi dia maknanya satu level je ke? Dia tak ada level. Okey, habis kalau maknanya saya nak jual, saya dapat untung. Dia ada beberapa komisen yang kita bagilah. Ada beberapa komisen. Dia tak ada level. Sebab tu kita bukan multi level ataupun MLM. Kita tak ada level. Kita bayar bergantung kepada keuntungan jualan dan juga keuntungan jualan kumpulan. Jualan peribadi dan jualan kumpulan. Okey. Okey. Jadi di sini kita dah ada hampir 100,000 ejen. Hampir 100,000. Dan hari ni di kampung-kampung sana, juga di Panda, di kampung, ramai orang telah mendapat pendapatan yang antara 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ni banyak dalam masa Covid ni sebulan. Dengar tu Adi. Saya tak mau cerita puluh ribu, 100,000 lah. Itu ada. Tapi sebenarnya cikgu nak tanya yang tu. Bayangkan kalau jualan syarikat 10 juta, 55% bagi balik pada ejen, berarti 5.5 juta untuk ejen. Cik Ismail. Ya. Betul ke ni? Kaya ejen ni. Betul. Kaya ejen. Mana tahun ni sebenarnya cikgu dengan Toki, kita target tahun ni kita nak bayar komisen 100 juta tahun ni kita target
untuk bayar komisen kepada ejen kita 100 juta pada tahun Adi. ni. Jadi yang Ambil ni sebagai cabaran. Nak kahwin bila? Kita jual kopi, kita kahwin bulan cepat-cepat. 9. Sebelum tu kalau tak dapat jual apa ni 500,000 jangan kahwin. Jangan kahwin. Dia salah satu faktor kenapa kita melonjak, sebab konsep kita bukanlah konsep yang orang tak negatif, orang tak rasa Tertekan. persepsi yang negatif. Kadang-kadang ada orang masuk money game ke, ada konsep-konsep tu dia orang rasa macam tertekan, tapi bila tengok konsep ni lain, ada orang boleh terima kita. Sebab tu hari ni dalam masa ni kita punya ejen dah hampir 100,000 kan. Dan hari ni ramai orang Tok Ki yang sebelum masa Covid dia orang bisnes dia tak jalan yang lain. Dia buat bisnes lain tak jalan. Dia ada bisnes-bisnes lain lah. Mereka semua banyak businessman ni join kita dan buat bisnes ni. Dan mereka boleh cover kawan balik. cikgu ni token minyak ni. Ini token minyak. Token petrol station ni. Oh Ya. ya ke? Dia pun buat. Ada 2 ke 3. Dekat petrol station ada jual ke? Pun jual kopi. Tapi Kalau dia- token tak. petrol station menjual kopi, Tapi dia fikir punya sendiri. income lebih daripada jual kopi lebih banyak daripada petrol station. Ya, petrol station sebenarnya tak banyak. Modal yang besar. Lagi satu cikgu, dia punya konsep ni kita terbuka kepada semua. Kalau banyak bisnes-bisnes lain dia orang-orang tertentu je boleh. Tapi cikgu kalau Adi mula ni esok dia berhenti ya. Susah kita nak cari orang pula. Dia kena janji cikgu. Jarang Toki nak menang minum. Hari ni Toki menang minum. Ni belum tahu ni lagi. Ya, boleh ada taruh juga. Apa Dia boleh? taruh dia jadi macam mana? Itu kita punya kapsul lah ni. Okey. Jadi berbalik-balik, kenapa ejen kita boleh dapat keuntungan banyak? Kerana produk ni berkesan dah tu. Jadi dia senang nak approach orang. Adi kau dah cuba belum ni? Kau kena cuba lah. Produk berkesan. Lagi-lagi cerita Okey. sebenarnya. Kami Jadi- ni memang lagu ni. Jadi dia punya tadi dari segi komisen tu, maksud dia pembahagian Ini kenapa tak komisen. habis ke cikgu? Oh ada okey. Apa Pembahagian cikgu ni? komisen tu, Rambut putih tak nampak sangat. kita juga hari ni memang macam tahun ni mensasarkan lebih banyak komisen yang kita bayar lah. Ya. Dan kita bagi peluang bukan hanya lokal, maksud dia bukan hanya buat perniagaan di Malaysia saja. Ni bawa balik Bangladesh lah suruh. Suruh itu bawa balik Maksud Bangladesh. dia perniagaan ini mereka boleh guna, boleh kembangkan ke mana-mana negara yang kita dah masuk. Contohnya Cambodia. Sekarang kita dah ada hampir 2 tahun lah, setahun lebih di Cambodia, dan di Indonesia juga kita ada. Jadi kalau kita buat bisnes lain, kita nak masuk Indonesia, masuk negara luar ni bukan senang. Toki. Kejap. Kawan cikgu dah 4 orang kena tipu je kat sana. Di mana? Di Indonesia lah. Nak berniaga kat sana payah. Betul. Boleh masuk ke? Tapi kita dah ada secara rasmi kelulusan daripada kerajaan Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia. Oh, dapat dah? Dah Itu dapat. susah tu. Kita dah ada office di sana. Kita ada kantor dah di Oh, sana, hebat. dan kita ada kilang di sana. Alhamdulillah. Kita ada kilang di sana. Kita proses sendiri semua. Kita semua dah ada kopi ni, ada kelulusan daripada Indonesia. Maksud susah cikgu tu. Kita dah ada Susah. Apa dia panggil NO apa? BPOM. BPOM ha. Habis kalau pergi kalau nak hantar macam mana? Tak, kita semua daripada sana dah. Stok kita dah ada kat sana. Okey. Bawa raw pergi proses sana. Kita dah proses sana Kilang semua, kilang sana. Bijak. Jadi kalau ejen-ejen kita kat sini, dia nak buka perniagaan di sana, nak kembangkan perniagaan ini di sana, dah boleh sekarang, dah tak ada masalah. Ramai pun dah mula start kembangkan perniagaan mereka di sana. Sebab konsep kita ni, kita sediakan sistem, kita sediakan produk, dan mereka hanya buat marketing saja. Maksudnya share kehebatan produk dengan kawan-kawan mereka di sana ataupun di mana-mana aje lah. Jadi konsep ni saya nampak, kalau orang lain, anda hari ni yang sedang mencari bisnes ataupun sedang mencari perniagaan, apa nak buat, kan? Orang-orang kita ni Dia yang tak perlu full time kan? tak perlu. Okey. Boleh Adi. Ataupun yang baru nak menjinak-jinak, nak menceburi bidang perniagaan, Ya. anda perlu ceburi ini dulu. Anda kena ceburi bidang ini ataupun konsep ini ataupun bersama Voltaire ni, kerana kat sini anda akan belajar semuanya. Betul. Proses dia. Proses awal. Macam Betul. mana nak buat untung runcit, macam mana nak bina rangkaian Artinya perniagaan. ada struktur latihan juga diberikan. Betul. Kita- Walaupun RM500 beli barang tu. Ya, kita adakan banyak sesi training untuk okey, melatih itulah key dia. ejen-ejen kita supaya mereka pertama jalankan perniagaan ni dengan cara yang betul. Banyak orang kita Toki, produk bagus tapi cara tu tak betul. Ada banyak produk bagus. Tapi cara tak betul. cara tak betul dia hanyut lah. Jadi tak boleh orang Kedah tak boleh pergi mana lah. Hmm. Duduk tang tu jugalah. Tak berkembang lah kan. Hmm. Tapi hari ni kita dah buktikan, kan? Kita dah dalam 2 tahun ni kita punya performance alhamdulillah sangat luar biasa lah. Itu Bagi penting sangat tu. Pasal kadang-kadang
kalau buatnya pandai betul, produk hanyut pun boleh jadi. Betul. Tapi itu tak boleh lah, kita orang Islam ni tak buat kerja macam tu lah. Yalah, kita buat cara yang betul lah. Jadi satu lagi kita nampak bagi yang saya nak cerita yang belum kenal, baru nak kenal Voltan pada petang inilah kan. Jadi kalau anda nak cuba-cuba ataupun nak memulakan suatu perniagaan, anda kena cuba yang ini dulu. Anda kena belajar dari sini. Bagus. Sebab apa, di sini kita dah train. Baru anda boleh fikir untuk buat perniagaan lebih besar. Saya dulu bermula dengan produk orang juga. Saya jadi ejen pengalaman lah ni, pengalaman 20 tahun dulu, 20 tahun dah. Jual produk orang lain juga, kan? Ya. Jadi daripada situ pun alhamdulillah saya dapat mengubah kehidupan saya sangat banyak daripada keluarga saya orang susah dan sebagainya. Okey, hari ni memang 20 tahun dulu ni, 10 tahun dulu pun saya dah mendapat pendapatan yang 6 angka satu bulan. 10 tahun dulu buat jual orang lain punya produk. Satu tahun boleh dapat income lebih 1 juta. Income saya masa saya jual orang lain punya produk. Jadi sebab tu saya kata, kalau anda hari ni jangan kisah produk siapa. Yang penting produk tu bagus, produk sistem tu bagus kan. Dan anda boleh cipta pendapatan yang besar. Kadang-kadang orang kita ni, Loki, dia nak tengok apa? Dia nak buat bisnes yang besar terus tau. Dia nak buat semua. Betul. Tak, memang itu. Bila dia tengok daripada modal 500, daripada buat kilang, daripada proses semua, dia pun dia bila dia tengok modal 500 adalah kecil, dia tak tahu modal 500 konsep ni ramai yang dapat puluh ribu. Ada yang dapat 200 ribu sebulan ada. Aduh. Ada yang dapat 500 ribu sebulan pun ada. Ada ni ya? Ada. Dapat sekali ke macam mana? Tiap bulan. Dah berapa lama dia Tiap dapat? bulan 500 ribu. Dah setahun. Uish, dahsyat juga tu. Tapi itu saya kata tadi, di sini ada, kalau orang yang nak memulakan bisnes, dia nak buat part time, mungkin dia boleh dapat 1,000 ke 5,000 satu bulan. Dia sebagai 1,000 part time. ke 500,000 tu memang biasa ya? 1,000 ke 5,000 tu biasa. 5,000 biasa? Biasa. Tu ramai. Tu banyak. Berapa orang ramai dapat ni? Itu Dia kata yang ke 2,000 berapa dapat? 2,000 sebulan. Berapa orang dapat? 10,000 orang dah. 10,000 orang. 10,000? Ya. Tapi cikgu tak tersedak. Lepas rumah lagi. 10-20 ribu orang dah. Bayangkan kalau kita bayar 5 juta, kalau 2,000 orang, kalau 10,000 orang dapat 2,000, baru 2 juta. Ya tak? Jadi kita dah tiap bulan macam tu ni. Jadi bermaksud di sini, saya lebih suka tengok hari ni yang saya rasa betul-betul puas kerana ramai orang boleh dapat income di sini di masa Covid tu. Kan? Orang kampung, orang yang makcik-makcik kat kampung, orang pencen dan sebagainya, ramai dapat pendapatan di sini melalui rangkaian produk ni. Sebab dia bukan hanya jual produk sebenarnya, kita beri kesihatan kepada orang. Itu nilai dia lebih tinggi. Kalau setakat kopi, mungkin kita jual kopi mana boleh dapat macam tu. Sebab kita bukan jual kopi, kita tawarkan kesihatan. Manfaat produk tu yang menjadikan peningkatan ataupun kita punya nilai bisnes ni tinggi. Dia ni so far tak ada lagi yang side effect macam COVID, injection vaksin ni tak ada macam tu Sebenarnya dia ada side effect yang baik lah. Ada yang side effect yang tak baik? Tak baik, tak ada. Tak ada. Mana sakit jantung, lepas tu kata kopi, lepas tu kata jantung. Tak ada. Tak ada. Mana okey ni. Itu saja nak cucuk sikit. Sebab satu lagi, kalau dari segi bisnes kan, di dunia ni, okey, perniagaan yang paling berpotensi, paling besar adalah perniagaan kesihatan. Ya. Bisnes yang dalam bidang kesihatan. Kan? Dia buat Pfizer dia buat itu lah. Yalah. Walaupun dekat apa pun, masa Covid, pergi hospital tengok penuh juga. Ya. Betul tak? Tak, dia bisnes orang sakit. Betul. Itu yang Tak pernah lagi dengar hospital tutup. Tahun lepas, ini info tahun lepas, rakyat Malaysia membelanjakan 80 bilion untuk kos kesihatan. 80 bilion. Rakyat Malaysia, bukan kerajaan. Ya. Kerajaan pun belanja juga. Kerajaan lain. bilion juga. Kerajaan lain. Ini yang kita pergi ke hospital, bayar itu, kos ni, kos itu kan. 80 bilion. Sebab tu dia kurang iklan untuk sihat, cara hidup sihat tak ada. Betul. Pasal kalau tidak, kalau orang sakit, hospital tutup, macam mana? Nak buat apa kan cikgu kan? Siapa nak duduk hospital? Siapa nak duduk hospital? First class Tapi semua tu. daripada 2 tahun ni macam produk ni pun dah 1 juta lebih kotak. Ini pun lebih 1 juta dah. Oh. Ni lebih 1 juta kotak ni. Jadi bermaksud dia puluhan ribu orang dah guna produk ni dan mereka dapat nikmat kesihatan yang cukup baik daripada ini produk ni. Yang ada yang masalah kenciman, masalah darah tinggi, apa masalah, alhamdulillah. Yang masalah 10 tahun 20 tahun tak boleh selesai, guna produk ni sebulan 2 bulan selesai. Banyak masalah kes macam tu. Adik, Yang semayang tak boleh. Adik cari produk untuk lelaki. Kursi. Cikgu terus tarik perut. Aduh, tarik. Sebab tu
Sebab tu kalau macam tadi, sebenarnya dari satu sudut bagi saya, bila kita buat satu benda, kita keluarkan satu benda yang baik kepada masyarakat, kita tak perlu risau. Orang akan terima dan dalam apa keadaan pun bisnes lah. Pasal kita buat baik, Ya. dapat baik, apa ada masalah. Betul. Dalam apa keadaan pun bisnes kita akan berjalan kerana kita tawarkan satu benda yang baik. Betul. Walaupun COVID dan sebagainya pun. Tambah pula kalau kegawatan ekonomi, bisnes kita lagi naik. Sebab apa? Orang tak ada kerja. Betul tak? Betul. Orang tak ada kerja. Orang tak ada kerja. Ya, itu hari yang syok. Bila COVID, orang tak ada kerja. Bawa Grab. Grab pun tak ada orang nak bawa. Grab pun tak ada orang naik. Tak ada orang naik. Ha. Aduh, ya Allah. Hai. Sebenarnya kalau kita compare dengan Grab dan ni, kita pun kita punya ejen, kalau Grab pemandu Grab kan, kita Pemandu punya Grab. ejen pun ramai puluhan ribu macam mana sumbangan kita kepada ekonomi tu tinggi juga. Masya Tinggi. Allah, Masya Allah. Ini baru 2 tahun saya nampak, ini baru permulaan kita. Potensi kita sangat besar lagi. Ramai lagi orang belum tahu. Bayangkan hari ni rakyat Malaysia ada 34 juta, 33 juta sekarang. Rumah ada lebih kurang 8 juta buah rumah. Kan? Kalau satu rumah ambil satu set saja pun, sebenarnya kita ramai orang dah dapat kaya, jadi kaya dah. Ramai ejen-ejen kita dapat, lagi ramai lah. Sekarang ni pun kita baru 25 set sebulan tu. Repeat order kita baru 25,000 je. Ini nak kena hantar ke China je. Baru 25,000 set. China dah masuk belum? Belum lagi lah. Kena tu. Tak apa, kami orang masuk ni. Baru 25,000 Iran set. Iran Ni cikgu. Bayangkan Zaman ke? saya target dalam masa 5 tahun ni kita nak capai 100,000 set, 100,000 pengguna. Sekarang ni baru 25,000 repeat order. dah 80,000 set lagi nak aim. Kalau 80,000 100,000 pengguna masuk, sebulan saya kita 50 juta. Dan kita bayar komisen lebih kurang hampir 30 juta sebulan. Baru ramai orang dapat. Tak pasal lagi doktor kena jumpa Iran, lepas tu ada yang orang Amerika, apa ni, UK pun ada. Di sini? Di sini kejap lagi. Cikgu kena cerita lah tu. Pasal dia nak kena orang yang hebat juga, pasal dia tak pernah tengok produk kan. Dan juga hari ni kalau di Malaysia, kita adalah pengeluar produk berdasarkan hala hitam terbesar lah kita sekarang. Bolten adalah pengeluar utama ataupun pengeluar produk hala hitam ni terbesar di Malaysia sekarang. Kita pun dah dapat sole distributor daripada pengedar ataupun penghilang pembekal kita tu kan. Jadi kita pun dapat sole distributor dan hari ni kita juga insya-Allah saya yakin macam di Cambodia pun kita dah mula naik dengan banyak. Setiap minggu satu kontainer 40 kaki kita dah hantar di sana. Cambodia. Okey, Singapura pun dah mula naik, Indonesia pun dah mula bertambah, tambah pula selepas COVID nanti bila dah ni itu memang masa yang paling sesuai lah, paling ni lah. Jadi kepada semua yang nak memulakan perniagaan ni, the right time lah, masa yang tepat lah sekarang. Ada link ya dekat tu penerangan tu, cikgu dah tulis link dia. Pastikan anda PM dekat link-link yang diberi itu untuk kita mencabar 100 usahawan pertama, 100 usahawan pertama. Ya betul. Untuk kita latih Tubi sampai dia jadi kaya macam. Ya. Macam tu Gi. Boleh bagus Hadi, pergi Hadi. Macam saya nampak dia macam maksud dia di sini kita nak ambil first batch tu 100 orang yang pertama untuk dilatih. Untuk dilatih secara sistematik, latih Tapi secara kalau tak latih tak boleh lah. Dia rasa dah sedap nak latih buat benda kena lagi. latih. Kalau jadi pengguna tak perlu latih tu okey. Ambil bancuh, minum sendiri dah. Tapi nak jadi usahawan, nak jadi orang yang usahawan yang berjaya, dia kena mengikuti latihan-latihan yang kita sediakan. Apa kelebihan produknya? Ya. Macam ni kita nak buka. Okey. Tok okey. Ubah atau rebah? Yalah, pilih lah. Kalau nak rebah pun boleh. Boleh. Macam kita orang Melayu hari ni, kita pilih nak rebah. Duk politik baik-baik. Orang kalau baik, dia jaya. Kalau gaduh, kita hancur. Kita pilih hancur lah. Jadi ini masalah kita. Jadi kita kena berubah. Mungkin kopi ni boleh bawa perubahan, mana tahu. InsyaAllah. Pasal Penyatuan. kadang-kadang tak Kopi masuk akal. penyatuan. Dia tak masuk akal. Ya. Kadang-kadang mesyuarat ni, saya dulu ada satu bukan satulah, sebelah ni PWTC ni tempat orang kita. Tok kita mengamuk banyak kali dah. Cuba bayangkan dululah, sekarang tak tahulah. Dulu tiap function kan selalu tak berhenti. Siang malam pagi petang. Bertahun-tahun berjuta-juta beli apa tu, Nescafe. Jadi cuba bayangkan, bukan customer. Biasa kita pergi, kalau kita pergi kopi mesti Nescafe. Ya. Tak ada siapa suruh pun. Dia orang
bagi dia punya serving Nescafe. Million beli Nescafe. Ya. Apa salah buat? Bagilah kopi kampung. Kau tidak, kalau sekarang ni kena paksa beli yang macam ni. Pasal tak ada siapa paksa. Kalau orang paksa satu hal lah. Ini tak ada siapa paksa, hampir kayakan Nestle. Buat apa? Dia mudah je, kita kena sedar lah. Sebab tu tak kisah orang Melayu hari ni, kalau kita tak sedar esok, kita jadi macam Melayu campur. Betul pun tak ada. Melayu Cambodia. Campur. Kalau kita pergi tengok tu tak ada mana. Kalau Cambodia ada lagi, tapi campur hilang tu ya. Jadi ini nasib kita lah. Jadi kita nak ambil kesempatan ni sama ya dengan ejen-ejen di luar sana, kita kena menyokong produk orang Islam. Ini kopi yang ni contohnya, okey, air mineral yang orang Islam. Betul. Yang ni apa nak pergi cari air mineral pun nak cari yang Cina tu buat apa? Sebab tu Toki bukan resis, tapi guna otak. Sebab tu Toki, bagi saya ni, saya ambil tanggungjawab ini sebagai saya seorang usahawan, perlu menyediakan produk-produk keperluan yang untuk pasaran kita. Ya. Kan? Kadang-kadang hari ni orang tak ada pilihan Toki. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Tapi hari ni kalau ada pilihan, dia wajib pilih. Yelah, kalau tak ada pilihan, makan ekor kangaroo pun okey. Kalau ada pilihan dah. Dah 50 tahun. Contoh. Banyak orang tahu teh tarik banyak hadapi banyak masalah kesihatan daripada teh tarik. Sebab tu hari ni kita keluarkan teh tarik. Tapi teh tarik ni sedap ke? Sangat sedap. Toki kena try. Ini saya sebab tu di sini dia tak ada nama teh tarik. Walaupun bentuk macam tarik. Kenapa? Kerana dia punya sedap lebih daripada teh tarik. Sebab tu saya pergi tak minta teh tarik. Nanti saya tak teh tarik, orang bayangkan teh tarik. Ni lebih daripada teh tarik sedap dia. Ni black tea ni apa beza dengan teh tarik tu? Black tea ni tea yang digunakan, teh hitam. Teh tarik dia pakai teh lain. Ini pakai teh hitam yang lebih. Bukannya tahu warna premium, antioksidan tinggi, baik untuk kesihatan teh itu sendiri. Teh itu sendiri. Lepas tu buah halia. Ada halia dan tidak ada perisa. Kalau banyak tidak ada pewarna. Kalau banyak teh tarik tu dia pakai perisa pewarna. Ini berapa satu paket? Sama macam harga kopi. Sama. Tak, kalau teh tarik RM5 ni orang bising lah. Tak ada lah. Okay, tapi ada halia, ada halia hitam juga, ekstrak halia hitam. Cuma saya berbalik pada tu kita cakap tadi, sebenarnya betul lah. Sebab tu kalau boleh kita ni, kita kena wujudkan banyak usahawan Melayu ni yang sokong-nyokong supaya kita memenuhi keperluan. Betul, nombor satu. Ya, kena. Ini tak ada semua. Kita bersaing secara sihat lah. Kita bukan nak condemn mana-mana. Tak ada. Semua boleh bersama. Kita kena berpakat. Bersaing secara sihat, tetapi kena produk dia, kita ni kena semangat. Kita tu kena kuat lah. Nak sedarkan lah. Kalau tidak kita jadi huru-hara. Cina tu dia maju pasal dia pakat. Betul. Kita bunuh sama-sama bunuh. Tak tahulah tuan ada cabaran orang marah dengki tu, tak tahulah. Itu biasa dalam perniagaan ni memang macam tu. Tapi dia kalau perniagaan ni nak berniaga, nak maju tu memang banyak cabaran. Ada yang perlu cabaran, ada yang tak perlu. Yang kita masalah ni masyarakat kita yang cabaran yang tak perlu je lah. Kalau Cina saya ingat pergi nak beli telefon lah, dia main bomo lah. Dia tak cukup siam cari yang asli segala benda. Ni kita kena pakat lah. Ni handphone kan. Kalau kita beli tempat pertama kompleks je semua Cina semualah. Kalau dia tak ada, tak apa, ada. Dia pergi kedai kawan dia beli. Jadi kita tak ada, kita bagian tu susah. Sebab tu saya nampak hari ni saya selalu tengok orang lain macam mana mereka berbisnes. Kenapa mereka berjaya membina satu empire yang cukup besar kan? Yang memang menjadi antara orang terkaya kan, macam tu kan. Kenapa tidak kita? Apa kekurangan kita sebenarnya? Kita tak ada kurangnya, cuma kita lebih. Kelebihan kita tu. Cuma hari ni kita kena memikirkan sesuatu yang lebih kepada masyarakat, lebih kepada membantu orang, lebih kepada memberi. Maksud dia di sini, kenapa hari ni kita boleh kemas? Salah satu dia sebab niat awal tu kita nak memberi dulu. Bila kita memberi, dalam Islam kata kita bagi 1, kita dapat 10. Dapat 70. Dapat 70. Betul tak? Jadi di situ 700 mana? Sebab tu 400% ni sikit. Betul tak? Tapi sebenarnya boleh lagi banyak pada tu. Sebab tu hari ni untuk usahawan Melayu lain lah, walaupun dalam apa-apa bidang pun, kita kena pertama konsep dan niat kita kena betul. Dan juga sekali lagi lah, kita jangan hanya tergolong di bawah tempurung lah. Kadang-kadang orang kita dia takut nak ceburi satu benda baru tau kan. Contoh konsep-konsep baru macam ni kan. Hari ni macam mana Grab mengubah kehidupan kita. Kita tak naik taksi dah saya. Betul tak? Jadi kenapa tak ada orang kita yang fikir pasal Grab kan? Semalam cikgu sempat juga tengok dalam FB tu.
Cikgu tengok ada orang India dengan Cina pun penuh kat pejabat. Ya. Dia orang buat apa? Okey, sekarang ni company kita ni semua kaum terlibat. Kita open kepada semua. Bukan Malaysia aja, satu dunia pun kan. Baik. Kalau di Malaysia hari ni ada komoditi ataupun kaum India yang mendapat pendapatan besar. Di sini ada juga kaum Cina, ada juga kaum Melayu. Jarang ni. Jadi semua jarang syarikat-syarikat. Alhamdulillah, sokongan sebenarnya sekarang ni permintaan ataupun golongan-golongan ni dah mula terlibat untuk menjadi ejen-ejen kita sebab mereka melihat potensi yang ada. Potensi yang ada dalam perniagaan ini. Konsep dia. Okey. Jadi kalau saya nak masuk sikit lah, banyak orang confuse satu benda. Ada orang tanya saya banyak lah, ini MLM ke kan? Itu satu soalan yang selalu orang tanya sebab orang dah negatif tentang MLM. Banyak. Sebab sebenarnya bukan MLM tu salah, tapi orang-orang luar tu menggunakan MLM tu untuk buat benda yang tak betul. Kan? Dia buat money game, dia buat investment dan sebagainya. Sebab tu di sini saya tak company sebagai company MLM. Saya guna e-commerce. Teknologi e-commerce kerana saya tak mau persepsi negatif tu orang fikir pasal kita. Jadi kalau orang langsung tak nak tengok kita. Kalau kita kata tak nak, sama aja orang akan tengok macam tu. Sebab orang ingat macam hantu tu pergi. MLM tu macam hantu orang ingat. Betul. Kalau kita buat macam tu orang ingat ni hantu juga. Jadi orang lari. Sebab tu saya ubah konsep tu. Kan? Jadi walaupun hari ni kadang-kadang banyak jugalah usahawan-usahawan MLM lain yang join dengan kita. Tak ada masalah. Benda tu siapa pun boleh join. Orang insurans pun ada buat dengan kita. Orang yang buat property pun ada join. Orang buat bisnes biasa semua ada join dengan kita. Token minyak pun ada. Doktor pun ada join dengan kita. Doktor pun ada. Enggak, ni kena bagi per dim ni. Lepas tu lawyer ada, golongan profesional banyak. Golongan profesional sangat banyak. Pensyarah dan sebagainya. Dia mudah golongan profesional nak duit je. Sama. Maksud dia konsep tu kita tu diterima. Diterima oleh semua golongan. Okey. Sebab tu hari ni saya nampak kepada anda sana lah yang di luar yang hari ni kali pertama dengar pasal Volten ni kan, anda harus join ataupun anda ambil kesempatan untuk jadi 100 yang terawal 100 yang terawal siapakah dia. Cepat-cepat PM, cepat-cepat register, cepat-cepat kita akan bina mereka itu menjadi usahawan jaya menerusi Volten. Macam tu Tok Ki sebagai kata akhir Tok Ki. Kalau Volten ini boleh berjaya menghadapi cabaran yang sangat besar dalam sepanjang sejarah ni, bagaimana pula dengan syarikat-syarikat lain yang masih terumbang-ambing ni? Apa saranan Tok Ki? Sebenarnya kita kena adjust ourselves. Kita tengok bangsa-bangsa yang berjaya ataupun kumpulan yang berjaya, dia buat adjustment. Betul. Lemah kat sini buat kat sini. Dia tak tunggu je. Jadi kita kena ambil sentiasa mencari jalan lah. Sentiasa mencari jalan. Pasal macam tadilah, kita tak ada pintu, tak ada kunci, tak ada pintu. Jumpa kunci sebandel, nak cari pintu ada 100. Mana nak cucuk ni? Tapi kadang-kadang kalau kita buat juga, walaupun sukar dan impossible, dapat juga. Tapi ini dah ada. Ni kunci tu, pintu hampir masuk je lah. Betul. Pasal telah bukti kejayaannya. Jadi kalau tak ambil, rugilah. Jadi gunakan kesempatan ini. Mungkin mula-mula boleh belajar dulu, dan esok mungkin daripada berkat belajar tu atas sistem yang berjaya, dia juga boleh berjaya. Jadi kita kena ambil kesempatan terbaik lah. Jangan kita kata orang, biarkan kejayaan berlalu di celah-celah jari kita. Jangan biarkan kejayaan lalu di celah-celah jari kita. Terima kasih Tok Ki. Terima kasih Tuan Ismail. Dan hebatlah, semakin hari, semakin minggu, usahawan-usahawan yang datang ke wacana SPPZ, Sokong Peniaga Pembayar Zakat ini semakin hari semakin hebat, makin hari bertambah kaya, makin hari bertambah bombastik lagi yang ada. Terima kasih juga tidak terhingga kepada Dr. Roswati daripada Train Brain, satu grup usahawan yang menjadikan kita pada hari ini. Dan jangan lupa, jadikan diri anda 100 usahawan pertama. Register dengan kita, ada nombor telefon kat sana. Dan insyaAllah bagi yang bekal lapangan, esok berapa kita nak jumpa? Pukul 10 pagi esok.
boleh datang ke PPIM ni 10 pagi esok. Nak alamat insya-Allah kita tulis dalam komen tu, carikan alamat kat situ, ataupun siapa boleh bagi location untuk kita bertemu esok. Kita akan develop juga sampai jadi. Cik Ismail, sikit lagi dalam 2 saat. Okey. Sila. Okey, terima kasih pada PPIM sekali. Okey. Jadi hari ini sebenarnya anda perlu tengok peluang ni sebaik-baiknya, sebab ini satu konsep baru, peluang baru yang belum pernah wujud sebelum ini. Ini satu konsep yang baru, sangat-sangat baru, okey, dan telah terbukti melahirkan ramai usahawan berjaya kat sini. Jadi anda harus tengok, anda harus ambil tahu dan esok datang sinilah. Itu yang terbaiknya. Okey, jangan tunggu, jangan hanya berangan lagi. Kita perlu buat tindakan yang sebaiknya. Saya doakan semua yang tengok pada pada petang ini dapat dibuka pintu hati untuk bersama-sama kita, dan kita sama-sama berjaya untuk di dunia dan di akhirat lah. Okey. InsyaAllah kita doakan kita semua berjaya menjadi manusia-manusia yang terpilih di atas muka bumi ini sebagai manusia pengeluar zakat dan manusia yang pemurah lillahi ta'ala. Mungkin kalau nak bayar zakat, so boleh bayar melalui kita pun boleh. Pasal kita pun bayar ke sana juga, tapi dapat sikit. Boleh. Kan daripada tak dapat ambil. Tahun ni insya-Allah. Tahun lepas kita dah bayar dah. Tak apa ini tahun ni. Sebagai zakat sama. Tapi yang lain pun sama. Tapi tahun ni kita target, ini target kita. Ya. Kita nak keluar 1 juta zakat. RM 1 juta untuk total kita punya. Tapi kita tak dapat 1 juta, kita dapat mungkin 1,000, 2,000 je. Pasal kita agent. Kita buat agent tahun juga. Lepas kita keluar 200,000, tahun ni kita target 1 juta. Itu target kita. InsyaAllah, amin. Terima kasih semua. Dan insyaAllah, Alhamdulillah, kita jumpa lagi di wacana-wacana hebat seterusnya dalam ruangan borak-borak, cerita-cerita, kisah-kisah usahawan di ruang bicara SPPZ, Sokong Peniaga Pembayar Zakat. Terima kasih semua pada penonton-penonton yang comel-comel, gebu-gebu. Dr. Roswati yang comel. Okey, kita jumpa esok. Adi comel terlebih. Dan insyaAllah 100 usahawan yang pertama, pakar-pakar PM. Saya nak. Dan jumpa kita esok pagi di PPIM. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.